Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umaira. Jadi pada hari ini cikgu akan memberi suatu cara mudah untuk memerihalkan suatu putaran. Okay, kita lihat contoh soalan di sini. P prime adalah imej bagi objek P di bawah suatu transformasi T. Tentukan transformasi T. Jadi untuk kita kenal pasti transformasi T yang terlibat, kita akan lakukan cara yang sama, iaitu membandingkan ke objek dan imej. Jadi objek kita berwarna biru, imej kita adalah berwarna merah. Jadi aspek yang pertama, adakah imej kongruent atau bukan kongruent. Jadi kita dapati dari segi saiz dan bentuknya adalah sama. Ini menunjukkan imej adalah kongruent. Jadi apabila imej adalah kongruent, maka kita perlu pertimbangkan aspek yang kedua, iaitu adakah orientasi bentuknya sama ataupun orientasi bentuknya songsang. Jadi apabila kita lihat di sini, kita dapati orientasi bentuknya adalah tidak songsang ataupun tidak bertentangan. Dalam erti kata lain, orientasi bentuknya adalah sama. Maka kita perlu pertimbangkan pula dari aspek ketiga. Jadi aspek ketiga, adakah jarak di antara titik sepadan adalah sama. Jadi kita lihat A kepada A prime. Kalau kita lihatnya jarak di sini adalah mudah kita mengambil kira kotak mencancang dan kotak mengufuk. Kita dapati 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak mencancang dan 3 kotak mengufuk. Jadi kita lakukan hal yang sama untuk titik B pula selepas ini. Jadi bila kita lihat B, okay, objek B kepada imejnya B prime. Okay, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 kotak mencancang dan 1 kotak mengufuk. Jadi kita dapati apabila jarak titik sepadannya adalah berbeza, ini menunjukkan ianya adalah suatu putaran. Jadi kita dah dapat kenal pasti transformasi T adalah suatu putaran. Jadi untuk putaran, kita perlu mengenal pasti pusat putaran, dan yang kedua kita perlu mengenal pasti sudut dan arah putaran. Jadi saya akan memberi tips bagaimana untuk kita mengenal pasti kedua-dua aspek ini dan menjawab soalan contoh ini. Jadi untuk kita mencari pusat putaran, langkah pertama kita perlu sambungkan titik sepadan antara objek dan imej. Jadi kita lihat kita ada objek A dan imejnya adalah A prime. Jadi langkah seterusnya untuk dapatkan pusat putaran, cari garis berserenjang bagi garis DA dengan keadaan jarak objek dari garis serenjang adalah sama dengan jarak garis serenjang dan imej. Jadi saya tunjukkan di sini. Jadi ini adalah garis serenjang yang akan di mana daripada objek A kepada garis serenjang adalah sama jaraknya daripada garis serenjang kepada imej A. Jadi kita akan ulang langkah A dan B untuk sekurang-kurangnya 2 titik sepadan. Jadi sekarang kita dah lakukan untuk 1 titik sepadan, iaitu A kepada A prime. Kita perlukan 1 lagi untuk kita dapatkan garis berserenjang. Jadi saya ulang langkah, saya tunjukkan daripada objek C kepada imej yang sepadannya adalah C prime. Jadi kita akan cari garis berserenjang di antara C dan C prime. Berserenjang bermaksud garis itu akan membahagi 2 garis C kepada C prime dan akan bersilang secara 90 darjah. Jadi bila kita lihat kepada langkah ini, apabila kita telah lakukan untuk sekurang-kurangnya 2 titik sepadan antara objek dan imej, maka kita boleh dapat titik putaran, iaitu titik persilangan untuk sekurang-kurangnya 2 garis serenjang yang kita cari tadi. Jadi di sini kita dapati untuk 2 garis serenjang yang saya highlightkan di sini, titik persilangannya adalah 65. Maka titik 65 ini adalah titik ataupun pusat putaran. Seterusnya, bagaimana kita ingin menentukan arah putaran? Saya beri tips di sini, iaitu sambungkan titik objek kepada pusat putaran kepada titik imej yang sepadan. Jadi, daripada objek A kepada pusat putaran,
dan dari pusat putaran kepada imej yang sepadan bagi A, iaitu A'. Jadi di sini kita lihat dari A kepada A', di mana arah putarannya. Okey, kita dapati arah putarannya adalah, sudutnya adalah 90 darjah. Okey, sudutnya adalah 90 darjah di sini, iaitu sudut A koordinat titik 65 kepada A', iaitu di sini, dan kita dapati arah pusingannya adalah arah lawan arah jam. Jadi jam berpusing mengikut arah ini ya. Jadi ini adalah lawan arah jam. Jadi di sini kita dah dapat jawapan, iaitu transformasi T adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 65. Jadi di sini saya telah tunjukkan bagaimana cara mudah untuk kita memerihalkan putaran yang melibatkan 90 darjah sudut putaran. Jadi kita akan lihat contoh kedua, sekiranya melibatkan sudut putaran sebanyak 180 darjah. Jadi di sini kita ingin tentukan memerihalkan putaran yang melibatkan 180 darjah. Saya akan ajar, saya akan demo, tunjukkan cara. Sekiranya diberi objek P dan imejnya adalah P'. Jadi caranya sebenarnya adalah sama. Yang pertama, untuk kita memerihalkan putaran, yang pertama kita perlu dapatkan pusat putaran. Jadi caranya sama, iaitu dengan sambungkan titik sepadan antara objek dan imej. Jadi A kepada A'. Saya buat unjuran garis putus-putus di situ. Jadi langkah kedua, kita akan cari garis renjang bagi garis DA, iaitu kita akan cari suatu garis renjang dengan garis A kepada A', yang di mana garis renjang itu akan membahagi dua jarak A kepada A'. Jadi ini adalah garis renjang. Jadi kita lihat C di sini, ulang langkah A dan B untuk sekurang-kurangnya dua titik sepadan. Jadi kita dah buat untuk A kepada A', kita pilih satu lagi titik sepadan. Di sini saya pilih C kepada C'. Jadi kita ulang langkah, kita masih lagi cari garis berserenjang C kepada C'. Jadi apabila kita buat garis renjang C kepada C', kita dapati garis renjang itu adalah bertindih. Maka di sini kita boleh mengenal pasti titik persilangan dua garis renjang tadi yang bertindih tadi adalah pada koordinat 65. Jadi itulah sebenarnya adalah pusat putaran. Jadi bagaimana menentukan arah putaran? Langkahnya adalah sama dengan sambungkan titik objek kepada pusat putaran dan kepada imej yang sepadan. Jadi saya demonstrate di sini. Kita buat unjuran garis dari A kepada pusat putaran kepada imejnya. Jadi kita dapati ianya adalah suatu garis lurus. Jadi apabila ianya suatu garis lurus, sudutnya adalah sebanyak 180 darjah. Jadi di sini kita dapat mengenal pasti transformasi T adalah suatu putaran 180 darjah pada pusat 56. Okey, kita buat pembetulan sikit di sini. Pusat putaran bukan 56, pusat putarannya adalah 65. Jadi cikgu telah tunjukkan bagaimana cara mudah untuk kita memerihalkan suatu transformasi putaran yang melibatkan arah putaran 180 darjah dan tadi 90 darjah. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan video ini dapat membantu semua yang menontonnya. Sekian, terima kasih.